tentang spekulasi menyatakan bahawa kumpulan GISBH ini adalah merupakan kumpulan jenayah terancam. Ingin saya tegaskan di sini bahawa pada pandangan peguam, Barisan Peguam, kami berpendapat bahawa kumpulan GIBH ini tidak mempunyai ciri-ciri kumpulan jenayah terancam seperti mana yang diperuntukkan di bawah perkara 149 Perlembagaan Persekutuan. Seperti mana yang telah dihuraikan oleh sahabat saya Datuk Rosli sebentar tadi, jenayah terancam ini melibatkan kegiatan-kegiatan jenayah seperti perjudian, pelacuran, kongsi gelap dan seumpamanya. Dan kita tidak nampak ada ciri-ciri jenayah yang saya sebutkan tadi terdapat dalam kumpulan GISBH. Yang mungkin menjadi isu pada pandangan pihak berkuasa adalah tentang isu eksploitasi kanak-kanak. Dan sekiranya kita halusi, benda ini sebenarnya masih lagi dalam siasatan. Saya tidak mahu memberi apa-apa komen atau maklum balas yang lanjut sebab ia akan menyukarkan lagi keadaan kerana perkara ini adalah subjudis. Tapi sekurang-kurangnya saya pohon agar pihak kami pohon agar satu siasatan yang menyeluruh, yang adil. Ya. Kalau kita lihat gambar ataupun video yang ditayangkan oleh dalam internet ya tentang kanak-kanak tersebut bekerja tanpa gaji dan sebagainya, ianya tidak semestinya satu anggapan eksploitasi kanak-kanak telah berlaku di bawah undang-undang. Kerana pihak GISB sebenarnya tidak terlibat dalam apa-apa eksploitasi kanak-kanak. Itu saja yang ingin saya nyatakan. Ini ajaran sesat, menyimpang daripada ajaran Islam sebenar. Okey. Seperti yang saya katakan tadi, siasat dan lakukanlah mengikut undang-undang berkaitan dengan akidah. Ya. Jadi kalau benar berlaku begitu, tanganilah mengikut enakmen syariah di negeri-negeri masing-masing. So itu adalah hak kerajaan dan pihak berkuasa. Baik, saya tanya semula, adakah mana-mana kes yang berkaitan pelanggaran akidah di negeri-negeri ataupun ajaran sesat yang mana tahanan siasatan itu dilakukan menggunakan SOSMA? Jadi penggunaan SOSMA dan Undang-Undang Keselamatan untuk kes yang sebegini, saya rayu pihak kerajaan, GISB rayu pihak kerajaan, lakukan siasatan seperti biasa dengan tidak menggunakan Undang-Undang Keselamatan. SOSMA adalah sesuatu yang sangat tidak ihsan. Dia membenarkan suatu penahanan jangka masa yang lama, dan jika ada pertuduhan yang akan dikaitkan dengan SOSMA, ianya menjadikan keadaan tertuduh itu tidak boleh dijamin. Jadi di manakah ihsan dalam siasatan itu? Kalau siasatan berkaitan dengan akidah, bermakna adakah kerajaan akan menangkap dan menyiasat semua orang yang tidak mempunyai akidah bersamaan dengan ahli sunnah wal jamaah? Bagaimana, adakah kerajaan akan menangkap semua orang yang tidak bersamaan ahli sunnah wal jamaah? Ini satu persoalan. Jadi lakulah siasatan seperti biasa. Encik Rosli, will GISBH be considering taking civil action against the government for wrongful detention or anything of that? Okay. That will be deal with the legal team. What we are doing now, acting for GISBH, to appeal to the government, to appeal that for them to be investigated fairly
and according to the proper law. So we don't need to jump on that stage. We will go when the times come. But what we are appealing now is something unnecessary to go against the government if the investigation in accordance with the proper provision. Suatu yang tak perlulah kita nak menyaman semua pihak. We are appealing, GISBH now appealing that siasat dengan aman dan seperti arahan Datuk Pengerusi GISBH, mohon kepada kerajaan untuk rundingan. Dia stres 3 kali kepada tim pengguam. Rundingan bermaknanya apabila telah pun ditahan, telah pun disiasat, sekarang ni menjadi tanggungjawab semua orang. For the Muslim, kalau ada orang mempunyai akidah ataupun ajaran yang sesat, tanggungjawab for all the Muslim, all those Muslim, tanggungjawab kepada semua Muslim, bukan saja kepada kerajaan, tetapi kepada kita semua untuk membetulkan. Itu tanggungjawab semua. Tetapi perlukah perniagaan mereka ditutup? Perlukah mereka ditahan sosma tiada jaminan? Perlukah mereka ditangkap, mata mereka ditutup dan dikawal ketat dengan rifle M60? Perlukah begitu? Ya. Sorry for asking back. Throwing back the question to you dengan pertanyaan itu. Ada lagi? Tuan, setakat ni berapa ramai yang masih lagi ditahan di Lokam? Baik. Sebenarnya kami membaca rekod daripada sidang media Tan Sri Ketua Polis Negara. Pada tarikh 10 hari bulan 10, mengikut rekod pihak polis, masih ada lagi riman 35 orang. Itu pada tarikh 10 hari bulan 10. Sebab tangkapan berlaku saban hari. Dan juga jaminan diberi juga sekarang saban hari. Jadi kami pada hari ini belum dapat update yang tepat. Kami juga selalu memohon kepada pihak polis untuk memberikan data yang tepat. Dan kami faham pihak polis pun terlalu banyak kerja tambahan mengenai GISBH. Jadi bekas-bekas tahanan GISBH yang dijamin boleh menceritakan. Itu kita berucapkan terima kasih kepada pihak polis. Layanan yang diberikan adalah baik. Makan minum mereka dijaga dengan baik. Jadi bermakna nasihat kami kepada kumpulan ini ialah ada ruang untuk kerjasama itu diberikan. Siasatan dilakukan bagi kerjasama penuh dan menjadi tanggungjawab kita. Kalau ada akidah terpesong ataupun dikatakan sesat, semua bertanggungjawab untuk mengembalikan mereka. Bagi anak-anak yang telah pun ditahan, menjadi tanggungjawab kita semua. Bagilah penglibatan itu kepada ibu bapa yang juga GISBH dan yang bukan GISBH. Ya? Saya bagi contoh, salah seorang lembaga pengarah bernama Datuk Lokman yang mempunyai 15 orang anak melalui 4 orang isteri. Pada prosiding itu saya berada di mahkamah dan saya melihat betapa betapa simpatinya saya kepada pegawai-pegawai JKM. Dalam 15 orang anak itu, pegawai JKM yang datang cukup ramai untuk membantu 15 orang. Dan 15 orang ini diletakkan di 3 pusat jagaan berbeza. 2 di Kempas, satu lagi pusat jagaan di Ceras, Selangor. Jadi kumpulan 15 orang anak ini, adik-beradik ini dipisahkan kepada 3 pusat. Dan salah seorang anak Datuk Lokman ini ialah mengalami penyakit cerebral palsy. Dia dalam keadaan yang perlu dibantu 24 jam, makan dan minum melalui tiub. Saya simpati kepada anak ini dan saya juga simpati kepada pegawai JKM
Ini baru 15 orang anak-anak. Ada lagi 500 lebih pada JKM. Bagaimanakah JKM mampu menangani perkara seperti ini? Jadi berilah ruang kepada keluarga mereka sendiri untuk mengambil bahagian. Kalau tidak ada yang terlibat dengan GISBH, saya rayu kepada kerajaan, kembalikanlah. Ya. Perkara ini boleh dilihat dengan aman. Tuan, Ya. bagaimana dengan isu nasab? Ada yang kata anak ni dia bukan daripada perkahwinan yang ikut, maksudnya tak ada documentation. Dia bin Abdullah binti Abdullah. Lepas tu kan baru-baru ni PCID tu baru mengatakan bila ditangkap, bila minta ibu bapa datang, tak ada langsung ibu bapa yang datang. So kenapa bila jadi mencuri tiba pula tuntut nak salahkan kerajaan pula. Tapi sebelum ni dah minta, KPN dah minta nak datang tapi tak datang. Baik. Kenapa boleh tak datang kalau betul sayang anak saya? Okey. Bagi GISBH, bila tangkapan berlaku, majoriti ibu bapa itu berada dalam tahanan. Itu mesti diketahui, difahami. Majoriti ibu bapa berada dalam tahanan. Contohnya seorang pegawai keuangan GISBH bernama Kushairi. Kushairi ini, ibu saudara mengesan di manakah seorang anak beliau yang turut ditahan. Tetapi mendapat jawapan yang sangat sukar oleh kerana kerenah birokrasi. Di sini kita simpati dengan JKM. Mereka, dengan bahasa mudah kita kata, mereka pun jam. Dekat mana, pusat mana, publik datang pun mereka tidak dapat memberikan maklumat itu. Pergi ke balai, balai kata pergi JKM. Pergi JKM, JKM kata, oh kita ada perintah mahkamah. Bagaimana mereka boleh memperolehi perintah mahkamah? Apabila semua orang ini ditangkap dan dibawa untuk perlindungan, mestilah JKM menjadi pihak yang memohon perintah untuk memberi perlindungan. Dengan itu perintah diberikan kepada JKM. Dengan perintah itu maka orang-orang yang ibu bapa mereka kebanyakannya masih dalam tahanan. Itu satu hal. Dan hal yang kedua, mengenai isu telah pun dihubungi ibu bapa, saya rasa telah pun dijawab dalam sidang media semalam oleh 91 keluarga yang terlibat. Berkaitan dengan nasab ini, biarlah disiasat oleh Jabatan Agama Negeri ataupun JAKIM. Siasatlah. Kalau benar berlaku begitu, tangani mengikut hukum yang ada. Hukum ada. Perkara ini belum lagi ini perkara yang baru dilemparkan. Benar ataupun tidak, masih di dalam penyiasatan. Dan saya percaya yang ditahan, kebanyakannya JSB yang ditahan, ada yang masih SOSMA dan ada yang masih yang telah pun dibebaskan jaminan. Belum lagi ditemuduga ini anak siapa, telah buat DNA ataupun belum, perkahwinannya bagaimana, akad nikahnya bagaimana. Mereka belum ditanya. Apa yang berlaku sekarang semuanya ada di media sosial. Semua ada di media sosial. Tanpa mereka yang terlibat itu disiasat dengan teliti. Saya ingin beritahu satu lagi ya. Salah satu sebab kenapa ibu bapa ataupun sesiapa tak boleh datang ke pihak polis kerana kebanyakan yang dikatakan dah serah diri tak pergi jumpa dengan polis tapi ditangkap. Jadi ini termasuk dengan ibu bapa kepada kanak-kanak tersebut. Sebab apakah jaminan bahawa jika mereka pergi ke balai polis nak tuntut anak dan sebagainya, tiada tangkapan dibuat. Jadi itu menyebabkan ada sedikit kekeliruan dan tidak boleh disalahkan pada ibu bapa semata-mata ataupun penjaga ataupun waris, kerana mereka takut mengambil risiko mereka pula akan ditangkap oleh pihak polis. Maksudnya memang sebelum KPN cakap tak datang tu kena tak betul. Memang dia datang tu cuma takut ditangkap ataupun tak, sebab ada banyak spekulasi. Yang betul dia macam mana? Sebab apa? Ada yang datang tapi kena tangkap. Okay.
Jadi dah ada fobia di kalangan mereka ni, takut mereka ditangkap, apa akan jadi pada keluarga mereka dan sebagainya. Dan ada situasi di mana suami dan isteri ditangkap, apa akan berlaku kepada keluarga mereka. Jadi tak boleh salahkan kepada ibu bapa atau waris-waris. Ya, benda ini sepatutnya ditangani dengan secara lebih telus, lebih memahami, seperti mana yang Datuk Rosli cakap tadi, dengan ihsan. Itu saja. Tuan, ada dakwaan anak-anak ni dah ditinggalkan daripada jaminan. Jadi bukan sepatutnya wajar untuk pihak polis menahan ibu bapa ni untuk menyiasat perkara atau dakwaan terbabit yang anak-anak ni dibiarkan bertahun-tahun. Tak, dia macam ni, pihak polis ada kuasa. Kalau dia nak tangkap, contohnya dia mesti ada satu kesalahan, dan saya percaya dia, kalau ada pun, saya rasa mungkin ada kesalahan di bawah akta kanak-kanak, ya, sebagai contohnya di bawah Seksyen 31 pengabaian dan sebagainya. Walau bagaimanapun, sebelum pihak polis melaksanakan kuasa atau budi bicara mereka, dalam situasi yang melibatkan GISBH ni bukan macam kes seperti biasa. Sebab ini seperti yang mana Datuk Rosli cakap, tangkapan secara pukal ni, ya, saya rasa minta maaf lah, ada banyak ketidakadilan yang berlaku, ya. Tidak ada agak-agak sukar, sebab banyak kecaman-kecaman yang dibuat, dan sebab itulah kami ke hadapan untuk membuat press conference ini untuk menyuarakan keadaan dan kepada pihak awam. Tuan, dakwaan Exco Agama Selangor semalam cakap anak-anak yang ditahan yang diselamatkan dari GSB ni katakan didedahkan dengan video-video militan. Boleh sikit? Itu spekulasi. Ya, itu spekulasi. Kita tak tahu lagi apa yang siasatan yang telah berlaku, ya. Sebab saya pastilah kalau ikut apa yang diberitahu oleh manajemen tertinggi GISBH, tidak berlaku apa yang seperti ditomahkan. Ya, tidak ada sebab apa ini. Sebab kumpulan GISBH ni, dia essentially dia ingin membuat perniagaan dalam pada yang sama, berdakwah. That is dia punya fokus of GISBH. Dia memulakan berniaga dan juga berdakwah. Dan saya tidak nampak kenapa mereka perlu mendidik anak-anak mereka untuk menentang kerajaan ataupun untuk berjihad dengan menjatuhkan kerajaan atau sebagainya. Sebab GISBH ni ada satu kumpulan yang percaya kepada keamanan, dan mereka sebenarnya percaya untuk berdakwah dan juga menjalankan perniagaan. Kalau kita lihat kepada produk-produk GISBH, ya, dia ingin mengeluarkan produk-produk yang halal dan thayyiban, ya. Jadi saya rasa pihak kerajaan kena mengambil satu tindakan yang lebih adil, dan juga tidak mengeluarkan satu kenyataan yang memburukkan situasi lagi. Jadi sebab tu kita rayu supaya siasatan dibuat. Kalau ada tomahan sebegitu, ada aligasi begitu, siasat, kita tidak perlu mendapat satu bahan kemudian dipaparkan dalam media. Jadi berlaku, kita tidak mahu ada peperangan dalam media. Kita tidak mahu ada konfrontasi di dalam media. Siasat seperti biasa, ada kes tuduh, dan mereka membela diri mereka as their right guaranteed by the constitution. Siasat kalau ada komplain, kalau ada bukti, tuduh, mereka ada hak untuk membela diri mereka. Jadi tidak perlu jumpa satu perkara belum habis siasat disiarkan kepada media. Dengan sebab itulah kami pada hari ini GISBH memanggil media. Terima kasih kerana datang. Sebab itu kami memanggil media. Kalau tidak, nasihat peguam kepada GISBH ialah there will be no confrontation through media. Tak perlu. Tetapi oleh kerana terlampau banyak sidang akhbar, jumpa satu allegation, sidang akhbar pun dibuat. Jadi perkara itu nampak begitu besar, dengan gambaran
dikawal ketat dengan M16, ini sudah begitu besar. Sebenarnya siapakah yang menggemparkan isu ini? GISBH dan komunitinya merayu kerajaan. Mereka akan bekerjasama. Mereka tidak mahu berkonfrontasi dengan pihak berkuasa. Mereka merayu agar hak mereka juga didengar. Mereka juga merayu agar tidak mengguna pakai alegasi-alegasi daripada pihak-pihak lain yang telah pun disiarkan dalam sosmed begitu lama. So ini harapan dan rayuan GISBH. Dan besok ada persidangan parlimen mengenai isu ini. Saya harap kesemua YB menteri dapat mendengar rayuan mereka dan dapat menyiasat dengan detail. Sama alegasi yang disebut-sebut oleh Tuan Pres tadi tu, kalau kita boleh bertanya kepada 3 orang wakil GISBH sama ada mereka telah pun disiasat isu ini. Puan Kaula, adakah puan ditanya mengenai isu ini? Sorry. Ya. Kalau boleh Ya. tak tukar-tukar boleh kalau nak cakap. Ya, silakan. Ya.